We first met Raghu and his family 4 years ago. His plight? He doesn't have the all important identity card of a citizen. Born here 38 years ago, he was rescued from his biological parents at a young age by the Welfare Services Department, and he grew up in an orphanage. But listen to him speak. His Bahasa Malaysia, or Bahasa Melayu for the language chauvinist, is immaculate. Certainly much better than a lot of Malaysians out of the vernacular school system. If citizenship were to be based on language alone and the ability to speak Bahasa Melayu, Raghu would have a blue My card, not the green one he now carries, which has an expiration date. Even if he were not born in the country, he has lived here for 38 years. Wouldn't he be eligible for citizenship? He has tried everything to get his citizenship. The involvement of His Royal Highness the Sultan of Perak got him the residency status. Ini isteri saya, Nirawati, umur dia 32. Tak kerja. Dia pasal dia tak boleh kerja sebab kan dia ada satu pertumbuhan dekat belakang pinggang tu lah. Bila kita pergi tanya hospital mengatakan kalau nak operate mungkin 50-50, mungkin boleh jalan atau tidak boleh jalan. Macam tu. Tumor ke apa tu? Dia macam tumor. Dia akan membesar. Semakin membesar lah. Kita ada rekod. Kad pakar pun dah ada. Tapi itu bukan kata kita menghalang kita, tidaklah. Tapi disebabkan itu kalau doktor pun bagi tahu kita 50-50, buat apa kita nak bedah. Tapi kos pembedahan pun mahal. Memang kita tak mampu lah. Biarlah kalau benda tu nak jadi apa, jadilah. Besok baru kita kira kan. Okey. Tapi dia tak ada masalah dengan IC semua kan? Tak ada. Kata apa? Dia kata kalau boleh buat operation lah. Tapi bila saya tanya operation tu boleh ke, dia kata 50-50 lah. Kemungkinan besar sebab dia kata benda tu dia macam 20 sen. Dia dekat urat kaki, dekat urat kaki. Kalau tersilap potong ke apa kena dekat urat tu, memang dia kata saya nak berjalan. Jadi saya tak nak risau tentang benda tu sebab kalau saya nak operate tu, kalau macam doktor tu kata saya tak boleh jadi, tak boleh jalan. Siapa nak jaga keluarga saya? So, yang tumbuhan tu sebelah mana? Dua-dua sebelah. Kiri kanan. Kiri dengan kanan. Dekat belakang. Dekat belakang. Dia kanan, dia saiz 50 sen. Dia kiri pula saiz 20 sen. 20 sen. Bila masa time hujan tu, saya memang tak boleh jalan. Dia macam dia tutur, dia rasa sakit sangat. Nak duduk lama tak boleh, nak berdiri lama tak boleh. Tu yang masalah saya. Saya pun ada semput juga, asma pun ada juga. Ni dia punya report lah ni. Recently he came to Parliament hoping to see an MP or a minister even, but they wouldn't let him in. He spent the next 2 days trying to see someone in the Prime Minister's office and failed. He went to the National Registration Department and they took out a thick file that was his, but has no resolution, and all the officer could do was to shake his head. So you di Parlimen tujuan apa? Tujuan kira boleh tak saya dapat bantuan daripada situ, saya ingat. Anggaran saya lah. Pasal apa selalunya di Parlimen lah dia orang akan keluarkan keputusan. Bagi saya macam tu lah anggaran saya. Pasal apa pendidikan saya tak cukup tinggi. Saya agak sajalah. Tapi bila saya pergi situ, saya tengok kecoh, saya tak sanggup lah. Dia cuba jumpa member Parlimen tak? Saya cuba juga, saya minta kebenaran untuk masuk. Tapi dia orang tak bagi saya masuk lah, tak benarkan saya masuk. Saya datang ke Putrajaya lah untuk mendapatkan jawapan utama daripada pejabat kebajikan, pejabat pendaftaran, pejabat kementerian dengan pejabat Perdana Menteri. Saya 3-4 pejabat ni saya dah pergilah. Saya pergi, saya cuba saya tanya, tapi semuanya tak ada jawapan. Tapi yang paling kecewa tu bila saya pergi pejabat Perdana Menteri lah. Paling kecewa, betul-betul kecewa. Dia tak pernah, dia punya pegawai, dia tak tengok orang. Dia cuma tengok, kau boleh masuk, tak boleh masuk. Tak ada hal, jangan masuk.
dia tak ada nak terima penjelasan apa-apa, dia tak mau. Sebagai seorang manusia, sepatutnya dia kena ada bagi kita peluang untuk bercakap apa masalah ke. Tapi dia orang tak bagi peluang. Dia halau kita macam anjing lah, saya dengan anak saya yang sulung ni. Dia pun mula-mula dia tak tahu. Saya rasa mungkin dia tak tahu kes tu lah. Dia cakap tu tinggi suara sikit lah. Tapi kita terpaksa lah, kita kena terima. Macam mana dia bagi tahu pun kita kena terima. Saya angguk saja lah. Lepas tu dia tengok file kita balik. Lepas tu dia telefon lah bahagian kementerian. Dia telefon, dia tanya macam ni kes ni ada dah. Dia orang kata dah rujuk, dah buat tu, dah tak tahu lah dia sembang apa dengan dia orang. Lepas tu dia kata ragu minta maaf lah. Saya pun tak ada jawapan pasal apa, kita pun tak tahu mana nak campak you punya file. Dia cakap macam tu, kita pun tak tahu mana nak campak you punya file. Semua, kalau menteri pun tak boleh nak tolong, kita pun tak boleh nak tolong. Kalau you ada solution, bagi tahulah saya. Dia sendiri tanya dekat saya. Pasal apa? Saya cakap dengan dia lah. Saya ni bukan belajar tinggi. Tapi apa saya nak buat? Previously, Raghu and his eldest daughter, Nitya Rubini, now 14, have walked the length and breadth of Peninsular Malaysia to publicize his plight. NGOs come and go, do-gooders come and go, politicians come and go, but Raghu still remains stateless. Perhaps if he were to embrace Islam, have a bin Abdullah rather than anak lelaki Rajamani. This is not far-fetched, he says, as it has been suggested to him before. Rajamani is the name given by the welfare people, but he doesn't know if it is his father's name. Now, of great concern is that his wife is unwell. Raghu has reached a dead end. He doesn't know where else to go. What are you going to do? Tak ada solution bang. Jalan penyelesaian tu tak ada. Bukan. Kalau dia orang nak panggil saya sujud tapak kaki dia orang pun saya sanggup. Saya tak kisah. Saya tak rasa malu. Saya cuma nak jalan penyelesaian.